Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita bincang tajuk komunisme dalam bahasa Arab Asyuyu'iyah. Komunisme suatu ajaran atau pahaman yang berkait dengan ekonomi, yang juga mempunyai cara yang berhubung dengan politik dan kemasyarakatan, berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Ianya dibentuk sebagai tindak balas daripada pahaman kapitalisme. Apabila kapitalisme membawa ajaran kebebasan individu untuk berlaku perlombaan ekonomi, menyebabkan kewajipan terhadap masyarakat terbiar. Sebagai tindak balasnya, tercipta ideologi komunisme untuk berpihak pada masyarakat supaya milik harta hak masyarakat umum. Diriwayatkan juga pahaman ini dipengaruhi oleh ajaran lama Parsi Mazdak yang menganggap semua nikmat dunia ni milik orang ramah. Bukan sahaja harta termasuk perempuan. Pakai ikut suka. Milik umum, bukan milik seorang. Sebab begitu sekali melampaunya. Ada yang mengatakan ajaran ini dipengaruhi oleh Mazdak. Di zaman moden dinamakan komunisme. Berkait dengan ekonomi saja. Pengasasnya yang pertama ialah seorang Yahudi Jerman bernama Karl Marx, yang mengisytiharkan ajarannya pada tahun 1848 Masihi. Mengeluarkan bukunya yang bernama Das Kapital dalam bahasa Jerman pada tahun 1867. Masihi. Das Kapital dengan makna modal, teori modal. Modal ni tanah umpamanya hak milik kepada umum, tak boleh pada individu. Pembantunya bernama Engels, kemudian Lenin, yang memimpin revolusi komunis di Rusia sehingga menubuhkan kerajaan kesatuan Soviet yang menegakkan ajarannya. Di mana Lenin telah berjaya mempengaruhi buruh petani di Rusia, menggulingkan Raja Rusia, menubuhkan kerajaan komunis berdasarkan kepada pahaman Karl Marx. Lenin ini juga Yahudi juga. Sebenarnya Yahudi ini merosakkan dunia, merosakkan manusia. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, melakukan fasad, kejahatan di bumi. Kemudian diteruskan oleh Stalin yang menjadi pemimpin selepas Lenin. Lenin meninggal dunia, naik Stalin memimpin negara Soviet Union. Di antara pemimpinnya Trotsky, Yahudi Rusia. Dia berpecah daripada Stalin kerana berselisih pendapat. Timbul mazhab Trotsky yang lebih keras pada Stalin lagi.
Di negeri China pula dipimpin oleh Mao Zedong yang menubuhkan kerajaan komunis di negeri China. Jadi komunis berjaya menubuhkan dua kerajaan besar. Satu dia Soviet Union, iaitulah selepas menang Rusia, dia tawan negeri-negeri Asia Tengah sampai Eropah Timur. Dia sebuah negara Soviet Union, Kesatuan Soviet yang terkenal kuasa besar dunia di abad yang lalu. Kemudian Mao Zedong berjaya melancarkan revolusi komunis di China. Tubuh kerajaan komunis di China, dua kerajaan besar. Dan diusahakan nak tubuh kerajaan komunis di Indonesia. Kan jumlah rakyat Indonesia yang besar, orang Islam pula. Tapi gagal, tak berjaya. Tahun 65. Perancangan untuk menubuhkan satu negara komunis di negeri orang Islam. Di Albania, negeri orang Islam, Eropah Timur, dia berjaya rampas jadi negara komunis. 80% orang Albania adalah orang Islam. Sekarang ni komunis dah jatuh. Di antara dasar-dasar yang menjadi pegangan dan kepercayaan komunis ialah yang pertama, tidak percaya pada adanya Tuhan. Dan perkara-perkara yang gaib seperti malaikat, jin, dosa, pahala dan sebagainya. Di mana mereka menjadikan kebendaan semata-mata sebagai asas kepercayaan. Walaupun terdapat kalangan penganut ajaran ini meminda ajaran mereka menurut keadaan setempat. Tetapi inilah yang menjadi asas ajaran komunisme. Oleh kerana itu, komunisme menentang semua agama dengan sekeras-kerasnya. Ini asas dalam buku Das Kapital. Di mana percaya pada Tuhan ni mengarut. Percaya pada Tuhan sesat. Tak ada Tuhan, kata dia. Mengikut ajaran Karl Marx. Padahal percaya pada Tuhan ni adalah fitrah manusia. Sifat semula jadi. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab Allah. Ini mengikut fitrah, sifat semula jadi manusia. Termasuklah yang tak percaya ada Tuhan pun. Pokok komunis yang tak percaya ada Tuhan ni, bila berlayar di lautan, mari ribut taupan, tengah malam gelap gelita, kapal nak tenggelam. Di masa itu hati kecil dia minta tolong dengan Tuhan. Dia naik kapal terbang, umpamanya. Berlaku cuaca buruk, nak jatuh kapal terbang. Masa tu minta tolong dengan Tuhan. Ini fitrah manusia. Bahkan dia beritakan, termasuk Lenin, bila dia sakit berat, di mana dikelilingi oleh anggota Politburo Parti Komunis Soviet. Semua doktor gagal nak beri rawatan pada dia. Kerana terlalu sakit, sebut nama Tuhan. Lalu tanya dia, mengapa sebut nama Tuhan? Kita tak percaya ada Tuhan. Tak tahan sakit, kata dia. Tak tahan sakit. Ini fitrah manusia. Bohong tak percaya pada Tuhan. Fitrah manusia mesti balik pada percaya pada Tuhan. Termasuk orang asli di hutan yang berbelantara. Dia percaya ada kuasa gaib. Tuhanlah yang dia tak nampak menguasai alam ini. Ini fitrah manusia. Fitrah seluruh makhluk. Percaya ada Tuhan. Jadi ajaran komunis bercanggah dengan fitrah. Walaupun dia cuba supaya nak tarik orang Islam. Tak apalah, mau semayang tak apa. Kalau komunis Melayu zaman dulu, semayang tarawih dalam hutan. Komunis Melayu semayang tarawih. Duduk selatan Thailand. Tak tinggal semayang jemaah pergi umrah. Tapi ideologinya komunis. Asas ajaran dia, Karl Marx tak percaya pada Tuhan. Dia tipu saja. Banyak orang Islam tu tipu. Mula-mula nak lawan penjajah. Berkawan dengan komunis. Komunis sungguh lawan penjajah, ikut komunis lah. Jadi hanyut. Asas ajaran komunis tak percaya pada Tuhan. Yang kedua, menentang milik perseorangan pada harta benda. Dan menjadikannya milik umum.
Tidak dibenarkan sekali lagi pada orang-orang berseorangan untuk memiliki harta yang banyak. Maka harta yang banyak kalau dihasilkan oleh sesiapa pun, hendaklah dimiliki negara untuk menjadi milik kepada umum. Jadi benda-benda yang besar, milik negara. Harta banyak, tak boleh. Orang berseorangan ni kena harta cukup makan je. Bila kaya-kaya, jadi milik kerajaan selalu. Ini kata dia. Bila berlaku milik kerajaan, dia rapah hak individu ni pula, ada negatif dia. Negatif dia merosokkan ekonomi dia. Contohnya, bila kenderaan, transport, milik kerajaan bukan milik umum. Bah rosok, apa rosok, tak ada ambil tanggungjawab. Kerana hak kerajaan, tak apalah. Hak apa, tak apalah. Dan sebab itu, akhirnya komunis lari daripada komunis. Benar pada milik company, milik umum. Di mana perasaan nak milik ini adalah fitrah manusia juga. Bohong. Dia kata milik umum tu, sedangkan ketua-ketua dia kumpul harta senyap-senyap. Dalilnya bila komunis jatuh, didapati bekas pemimpin itu semua kaya belaka. Ada disipang kat belakang. Tipu belaka ni. Dia tipu masyarakat, tipu rakyat. Yang ketiga, menghapuskan kelas dalam masyarakat, iaitu kelas majikan dan buruh atau pekerja dan petani, dengan mencetuskan penguasaan politik walaupun dengan menggunakan senjata supaya pemerintah dikuasai oleh masyarakat buruh dan petani. Dia guna tentera, guna revolusi, kerajaan guna tentera, kuasai rakyat dipaksa. Ni hak rakyat, kerajaan ni milik rakyat semua. Lepas tu paksa rakyat pula. Sokong kerajaan. Yang tak setuju, pakai tembok itu je. Pakai bunuh je, pakai keras. Untuk menguasai politik. Kononnya, ini hak rakyat. Tapi paksa rakyat. Nak hapuskan kelas, tak boleh. Dia kena ada majikan, ada pekerja. Kalau semua pekerja belaka tajak majikan, semua pekerja belaka. Mana boleh jadi? Tuan dah atur dah. Manusia ni, ada yang bijak, ada yang kurang bijak, ada yang ada pendapat, tak ada pendapatan. Ada pekerja, cuma Tuhan suruh simak rasa je. Suruh adil, suruh baik. Itu, nak hapus kelas tak boleh. Itu berlaku, Tuhan jadikan manusia ni berperingkat-peringkat. Kebolehan dia, harta dan seumpamanya. Di mana setengah yang lain mengambil faedah daripada setengah yang lain. Orang kaya ambil faedah daripada orang susah kerja. Orang susah ambil faedah dari orang kaya, modal dia. Tuhan dah atur dah begitu. Cuma mestilah jujur semua pihak. Jangan ada penindasan. Islam dah kawal. Dia nak hapus ini. Yang keempat, menjadikan rakyat mengabdi diri pada negara semata-mata. Tidak ada prinsip beribadat kepada Allah. Kerana negara dan benda lah yang menjadi Tuhan untuk disanjung dan dipuja. Negara jadi Tuhan. Pemerintah jadi Tuhan. Bukannya Allah Ta'ala. Ini ada juga bau-bau dia pada kalangan kita. Mengarap pemerintah ni macam Tuhan. Tak boleh. Tuhan mengatasi pemerintah. Mengatasi kerajaan. 5. Menafsirkan sejarah dengan pertarungan antara kaum buruh dengan majikan yang berakhir dengan penguasaan kaum buruh secara kekerasan. Mesti berlaku pertemuan antara buruh dengan majikan. Berlaku revolusi. Akan berubah dunia ni, kata dia. Akhirnya dunia ni dikuasai oleh buruh. Akhirnya tak payah kerajaan. Kalau ikut teori dia, kemunculannya tak payah kerajaan. Maka begitu je. Mana boleh? Bercelaru lah. Mesti ada khilafah yang mentarbih mengurus, menguasai. Yang kena pada etika berarti tak ada hari akhirat. Dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Akhirat tak ada, dunia sepanjang masa. Sedangkan saintis mengatakan dunia ni akan hancur lebur. Bintang ni akan belaga, jatuh. Bertaburan antara satu sama lain. Akan rosak, berlakunya kiamat. Yang ni saintis percaya kiamat ni ada. Termasuk saintis komunis percaya kiamat tu ada. Macam mana nak elok? Macam mana nak elok kiamat? Tu tak boleh, nak lawan Tuhan tak boleh. Pertentangan antara komunisme dengan ajaran Islam. Komunis ni banyak bercanggah dengan ajaran Islam. Orang Islam mesti kena tolak fahaman komunis ni.
Yang pertama, komunisme adalah kekufuran yang sangat besar. Kerana mengingkari wujudnya Allah. Perkara-perkara yang gaib dan hari akhirat yang menjadi perkara akidah dalam ajaran Islam. Bila tak percaya pada Tuhan, kafir lah. Siapa yang menganut komunis jadi kafir. Tak percaya pada gaib jadi kafir. Dah semangat kafir. Mayang lah pun. Duk percaya kekal mak jadi kafir lah. Keluar daripada Islam. Dok dia semayang, ada pitih ke umrah. Ini kerana kejahilan. Kita agak dia jahil lah. Bila dah tahu, kena tinggal jangan komunisnya. Yang kedua, bercanggah fitrah manusia yang berhajat pada keperluan roh dan jasad. Dengan cara yang betul. Mempunyai sifat ananiyah kedirian. Dan hidup bermasyarakat. Yang mesti ditimbang dengan adil. Bercanggah sifat semula jadi manusia. Kerana manusia ni ada roh, ada jasad. Memerlukan makan roh, memerlukan makanan jasad. Dua-dua kena ada makanan mereka. Kalau jasad saja kenyang, roh tak ada makanan. Itu yang bunuh diri tu. Bunuh diri sebab tak ada iman. Tak ada akal yang waras. Makanan roh tak ada. Makanan perut cukup. Nafsu cukup. Tak bunuh diri. Makanan roh tak ada. Akhlak, ilmu, iman itu makanan roh. Jadi orang Islam ni ada makan roh, ada makanan jasad. Dua-dua. Mengapa berlaku bunuh diri itu? Kerana tak ada makanan roh. Yang bunuh diri itu senang, harta banyak, membuahkan nafsu, mengambil hawa, tiba-tiba bunuh diri. Kerana roh dia tak ada makanan. Kemudian sifat kedirian itu ada. Diri masing-masing ada. Masyarakat ada, keluarga ada, bermasyarakat. Mesti timbang dengan adil. Manusia tak boleh hidup seorang, hidup rumah masyarakat. Kemudian kena ada kedirian. Keluarga dia. Kena ada hak-hak diri, hak keluarga, hak masyarakat. Nak hapuskan hak-hak ni tidak boleh. Ketiga, tidak berperi kemanusiaan. Kerana menjadikan manusia seperti kilang dan alat. Dia sampai merampas hak milik mereka yang sepatutnya. Sedangkan pemimpin komunis menjadi pemilik yang lebih bernafsu daripada orang-orang bangsawan dan kaya di negara kapitalis. Dia nak hapus perasaan kedirian. Tidak boleh. Nak gunakan rakyat sebagai kilang. Rakyat untuk menghasilkan barangan. Itu kerja rakyat. Orang bercocok tanam menghasilkan makanan banyak-banyak. Orang kilang menghasilkan pengeluaran banyak-banyak. Tambah harta negara. Itu jangan. Nak milik harta tak boleh. Jadi rakyat jadi kilang. Orang bangsawan memiliki kekayaan. Keempat, mempunyai kelemahan terbuka kerana ia dicipta oleh manusia lemah dan bersifat dendam terhadap sesama manusia dengan cara yang sangat zalim. Oleh kerana ajaran manusia buat, bukan ajaran Allah, maka ada kelemahan-kelemahan yang banyak. Manusia adalah makhluk. Kemudian sifat dendam. Bila berlaku penindasan, dendam orang yang tindas tu. Sehingga berlaku di luar batas pri kemanusiaan. Berlaku kezaliman sama manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Raja-Raja Himyar. Rasulullah SAW yang dipandu secara langsung dengan hidayah Allah melalui wahyu dan sebagainya, di samping kebijaksanaan yang menjadi sifat wajib baginya, telah melaksanakan cara-cara yang sangat menarik dalam pentadbiran negara Islam. Di antaranya ialah mengekalkan jawatan raja-raja dan pemimpin yang masuk Islam. Ini bijak Nabi. Yang pentingnya nak ajak orang masuk Islam. Ikut ajaran Islam. Antara bijaknya ialah raja-raja yang masuk Islam tak dipecat. Terus jadi raja. Tak pecat. Jadi raja juga. Raja Oman, Raja Himyar yang kita baca kisahnya. Dengan syarat kamu adil. Merintah cara Islam. Kalau mau mati, latih anak pula. Anak pula kena adil juga. Merintah cara Islam. Itu caranya. Jangan pakai saka je. Tak merintah cara Islam. Mesti merintah cara Islam. Cara ini menggerakkan hati Raja-Raja Himyar di negeri Yaman.
menganut Islam dan menghantar utusan menghadap Rasulullah SAW. Ketika baru pulang dari Tabuk, memaklumkan bahawa raja-raja itu telah masuk Islam. Berdakwah dan berjihad. Raja-raja Himyar. Himyar ni ialah kabilah-kabilah di Yaman. Banyak. Setiap kabilah ada raja dia. Raja ni masuk Islam. Bukan saja masuk Islam, berdakwah pula. Ajak orang masuk Islam, berjihad. Mereka ialah Haris bin Abdi Kulal, Nu'aim bin Abdi Kulal, Nu'man Zirra'ni, Ma'afir, Hamadan, kita baca Hamadan dulu, Za'rah Zabiran. Mereka menghantar wakil bernama Malik bin Murrah Ar-Rahawi, memaklumkan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW, mengutus surat kepada mereka. Di mana dia atas wakil. Wakilnya Malik bin Bani Murrah Ar-Rahawi bertemu dengan Nabi, dan Nabi tulis surat kepada raja-raja perutusan. Panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah an-Nabi ila al-Harith bin Abdi Kulal wa Nu'aim bin Abdi Kulal wa Nu'man qila dhi ra'in wa Ma'afir wa Hamadan. Amma ba'du ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإنه قد وقع نبأ رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب على المؤمنين في صدقة من العقار 10 ما سقط العين وسقط السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وأن في الإبل في 40 ابنة لبون وفي 30 من الإبل ابن لبون الذكر وفي كل 5 من الإبل شاة وفي كل 10 من الإبل شاتان وفي كل 40 من البقر بقرة وفي كل 30 تبيع جذع أو جذعة وفي كل 40 من الغنم سائمة وحدها شاه وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية وعلى كل حال من ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافي من قيمة المعافر أو عرضه ثيابا فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو الله ولرسوله وأما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذي يدا أن إذ أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن مرة وأصحابهم وأن أجمعوا ما عندكم من الصدق والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي فإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمر وقتلت المشركين فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا
fa inna Rasulullah wa maula ghaniyikum wa faqirikum wa anna as-sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ahli baitihi wa innama fi zakatin yuzakka biha ala fuqara'il muslimin wa ibn as-sabil wa inna malikan qad balagha al-khair wa hafidha al-ghaib wa fa'amurukum bihi khairan wa inni qad arsaltu ilaykum min salihi ahli wa uli dinihim wa uli ilmihim fa'amurukum bihim khairan fa innahum manzurun ilaihim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang surat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Nabi kepada Al-Haris bin Abdi Kulal, Nu'aim bin Abdi Kulal, An-Nu'man qil dikatakan zi qarn, dikatakan qil tu dikatakan Ma'afir dan Hamadan. Adapun selepas itu saya memuji Allah kepada yang tiada Tuhan malaikat dia. Maka sesungguhnya sampai berita ketibaan utusan kamu ketika kembali dari Rom, maka dia bertemu kami di Madinah, lalu menyampaikan dengan pertusan kamu, menyampaikan berita dari pihak kamu, berita kamu masuk Islam dan kamu memerangi orang-orang musyrikin, dan sebenarnya Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kamu dengan petunjuknya. Ini Nabi sebut hidayah Allah masuk Islam. Kamu hendaklah melakukan islah, pembaikan, mentaati Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, memberi ghanimah. Ghanimah ni rampasan perang daripada hak Allah dan Nabi SAW. Ini hak rakyat. Melaksanakan zakat pertanian yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman dengan membayar ushur 1/10. Sekiranya disiram dengan mata air dan hujan dan setengah ushur. Setengah ushur. Setengah ushur, artinya 1/5 dah. Ushur yang disiram dengan tenaga sendiri. Dan sesungguhnya zakat unta 40 ekor hendaklah dibayar zakat dengan seekor bintu labun, 30 ekor dengan seekor ibnu labun, 5 anak-anak unta ibnu labun, 5 ekor unta dengan seekor kambing, dan 10 ekor dengan 2 ekor kambing. Pada tiap-tiap 40 ekor lembu dengan seekor lembu betina, dan pada tiap-tiap 30 ekor lembu seekor tabi' lembu jantan atau betina, dan pada tiap-tiap 40 ekor kambing dengan 1 kambing. Ini zakat. Dan sesungguhnya adalah satu fardu Allah, wajibkan ke atas orang-orang yang beriman dalam perkara sedekah zakat. Maka sesiapa yang memberi lebih, maka itulah yang lebih baik baginya. Boleh lebih pada itu tambah. Dan sesiapa yang menunaikan kewajipan itu dan disaksikan Islamnya dalam keadaan orang-orang Islam memerintah orang-orang musyrikin, maka diberi bagi mereka hak mereka sebagaimana hak orang-orang Islam dari segi hak dan keadilan. Ini orang bukan Islam tak paksa masuk Islam, jadi rakyat, kena layan. Dan dibebankan ke atas mereka orang-orang bukan Islam apa-apa diwajibkan kepada mereka orang-orang Islam. Pikul tanggungjawab bersama mempertahankan negara. Orang Islam bayar zakat, dia bayar cukai. Memikul tanggungjawab memelihara negara dan masyarakat. Dan sesiapa yang mahu terus menganut agama Yahudi dan Kristiannya, maka sesungguhnya dia tidak ditolak dan diwajibkan ke atasnya membayar jizyah, cukai. Cukai keselamatan. Dalam tiap-tiap keadaan, jizyah ni cukai keselamatan. Jaga keselamatan, bukan cukai kepala. Kita Jawi lama sebut cukai kepala. Dia orang lah. Punya kepala tu guru macam potong kepala aja. Sebenarnya jizyah ni jazak untuk jaga keselamatan, keamanan dia. Sebabnya Abu Ubaidah bin Jarrah bila tak boleh nak jaga keselamatan, dia pulang balik cukai tu. Dalam tiap-tiap keadaan lelaki perempuan yang merdeka atau hamba, yang mereka atau hamba, 1 dinar wafir mengikut harga ma'afir, dinar ma'afir, mata wang dia, atau berupa barang seperti pakaian, maka sesiapa yang menunaikan perkara itu kepada Rasulullah, maka baginya jaminan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menghalangnya, maka dia menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Maknanya bagi duit pun boleh, bagi barang pun boleh. Jizyah ni.
Adapun selepas itu ditujukan pada Za'rah bin Yazan. Apabila sampai kepadamu utusan-utusanku, maka aku berpesan supaya kamu berbuat baik kepadanya. Mereka ialah Muaz bin Jabal, Malik bin Ubadah, Uqbah bin Umar, Malik bin Murrah, dan rakan-rakan mereka, dan hendaklah kamu mengumpulkan apa-apa yang ada di sisi kamu daripada harta, sedekah, zakat dan sumbangan, dan jizyah kepada orang-orang yang beragama lain daripada kamu, dan sampaikannya kepada utusan-utusanku, dan bahawa ketua mereka ialah Muaz bin Jabal. Maka janganlah berubah malaikat dengan keadaan redha. Muaz Jabal dia ketua pada utusan-utusan ni. Dia sebut dalam hadis. Nabi tanya Muaz bin Jabal, kalau ada masalah, nak selesai macam mana? Muaz kata dengan kitab Allah, dengan Quran. Kalau tak ada dalam Quran, Muaz kata selesai dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada sunnah aku, saya berijtihad. Ijtihad tidak menyeleweng, tak menyimpang daripada dasar agama. Hanya benda yang tak ada nas, kena ijtihad. Di sana ada dasar umum dalam Quran dan hadis. Adapun selepas itu, maka bahawa sesungguhnya Muhammad menyaksikan dengan penuh keyakinan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya dia Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Malik bin Murrah Ar-Rahawi memberitahuku bahawa kamu telah menganut Islam, dengan kamu juga menjadi pemimpin Himyar, dan kamu memerangi orang-orang musyrikin. Maka bergembiralah dengan yang baik itu, dan urusanmu memerintah Himyar dengan baik. Jangan bersedih dan jangan kecewa. Bahawa Rasulullah menjadi pelindung kepada kamu yang kaya dan yang miskin, dan harta sedekah tidak sampai untuk kepentingan diri Muhammad, dan tidak juga untuk kepentingan diri keluarganya. Zakat tak boleh Nabi. Keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Sesungguhnya ia adalah zakat yang ditunaikan untuk orang-orang fakir, orang-orang memerlukan bantuan dalam kalangan orang-orang Islam, dan orang musafir yang memerlukan pertolongan. Dan sesungguhnya Malik telah menyampaikan yang baik dan menjaga apa yang tersembunyi, dan menyuruh kamu perkara yang baik. Dan sesungguhnya aku telah menghantar kepada kamu orang-orang yang soleh dalam kalangan ahliku, yang paling baik dari segi berpegang dengan agama, berilmu. Maka urusan kamu baik bersama mereka. Maka sesungguhnya mereka memberi perhatian terhadap urusan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Atta ni semua sahabat-sahabat yang alim. Yang paling alim Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Warakah yang terkandung di dalamnya petunjuk, arahan dan juga nasihat yang mencakupi urusan agama dan mentadbir dengan agama, tadbir dengan Islam dalam pemerintahan masyarakat majmuk, masyarakat yang campur. Rakyat yang berbilang agama dinyatakan di dalamnya sebahagian daripada urusan sumber keuangan negara Islam, iaitu zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam, jizyah yang diwajibkan ke atas orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam baik zakat, bukan Islam baik jizyah. Kewajipan zakat berbeza dengan jizyah kerana ia menjadi ibadah yang dibina di atas akidah atau iman, menjadi salah satu daripada rukun Islam. Zakat ni adalah ibadat, tak boleh dihapuskan. Adapun jizyah merupakan tanggungjawab keuangan ke atas orang bukan Islam, tanpa kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama, kerana kita tidak boleh memaksa mereka menganut Islam. Jizyah hendaklah disertakan dengan kewajipan kerajaan Islam, memberi perlindungan kepada mereka dari segi keselamatan, keamanan, dan menjamin hak kerakyatan dengan seadil-adilnya. Ini tanggungjawab kita bila bayar jizyah. Kalau jaminan itu tidak ada, maka tiada bermakna mengambil jizyah. Kalau ambil cukai je, tak bela dia, tak ada makna jizyah tu. Oleh kerana itu, apabila berlaku di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Islam yang menghadapi ancaman tentera Rom Timur, Bizantin, yang terlalu besar sehingga semua anggota dikerah, maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang menjadi pemerintah tentera Islam di kawasan itu telah menolak jizyah yang hendak dibayar oleh orang bukan Islam di kawasan itu. Ini berlaku. Orang bayar cukai tak boleh, tak nak. Kerana tak sanggup nak jaga keselamatan. Ini Abu Ubaidah. Tetapi yang menakjubkan ialah orang-orang yang bukan Islam lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam yang adil itu. Orang bukan Islam kata kami nak bawah kerajaan. Padahal dia Kristian, tak bawah Rom zalim.
Semua kewangan negara itu diambil oleh orang-orang yang mampu dan berada sahaja. Orang tak mampu, tak kena tukar. Orang Islam, orang kaya kena zakat. Orang miskin tak kena zakat. Adapun orang fakir dan miskin tidak dibebankan dengan bayaran, bahkan mereka dibantu. Dalam surat yang dihantar pada Raja Himyar itu terdapat juga arahan-arahan yang khusus dan tidak dinyatakan zakat harta, penjagaan dan lain-lain. Dia sebutnya zakat ternakan, zakat pertanian. Zakat harta tak ada. Kerana mereka tak berniaga. Mungkin kerana keadaan-keadaan yang tertentu di kawasan itu. Di dalam surat itu mendedahkan bahawa rumah kediaman dan alat-alat pekerjaan yang menjadi rukun hidup tidak dikenakan apa-apa bayaran. Jadi alat tak kena zakat, tak boleh nilai zakat. Alat-alat rumah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أحس عيسى منهم الكفر وقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Maka terkadang Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka kaum Yahudi. Berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah? Dengan menegakkan agamanya. Orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Dan kami mengikut Rasul-Mu. Oleh itu, suratkanlah kami orang-orang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu dan kebenaran Rasul-Mu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah boleh membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu sampai hari kiamat. Kemudian akulah tempat kembalinya kamu. Lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu sisihkan. Adapun orang kafir, maka aku Allah akan menyeksakan mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan boleh sesiapa pun yang dapat menolong. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah Allah tidak suka pada orang yang zalim. Setelah kita baca ayat-ayat terdahulu, minggu lepas, Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Isa AS. Menandakan kerasulan. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang orang tak boleh buat. Allah Ta'ala yang boleh buat. Dia beri pada Rasul, Nabi, untuk menyokong Rasul itu. Menanda dia adalah Rasul. Perkara luar biasa. Ada pun luar biasa, dia buat ada orang jahat itu sihir. Tipu.
Luar biasa, orang bukan Rasul itu karamah. Rasul disebut mukjizat. Mukjizat ni lebih besar pada karamah lagi. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Isa AS. Boleh menghidupkan orang mati. Mana doktor boleh hidup orang mati? Orang yang buta daripada lahir boleh celak. Boleh melihat. Penyakit yang tak boleh diobat, sapau dan seumpamanya boleh diobat. Mukjizat Nabi Isa. Dan dinyatakan Isa adalah menyempurnakan apa yang kurang pada Bani Israel setelah mereka meninggalkan kitab Taurat. Beramal kitab Taurat juga. Tiba-tiba orang Yahudi menolak kerana ikut hawa nafsu. Tak mau pakai perubahan Nabi Isa bawa. Akhirnya mereka merancang untuk bunuh Nabi Isa. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya alaihi wassalam. Dua beranak dibunuh. Nak bunuh Nabi Isa pula. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Manakala Isa merasakan orang-orang Yahudi terus dalam kekufuran, kesesatan, dah hendak membunuhnya, nak bunuh Nabi Isa. Qala man ansari ila Allah. Lalu Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam perjuangan untuk berdakwah, menegakkan agama Allah, menyambung perjuangan bila aku diangkat oleh Allah. Bila aku tak ada, siapa nak sambung, nak tolong agama Allah ni? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, sahabat-sahabat yang setia, hawariyun. Orang ini sahabat yang setia. Disebut dalam hadis, Zubair bin Awam ialah sahabat yang paling banyak kawal Nabi, selamatan Nabi. Orang tak ada, dia kawal Nabi. Nabi kata, likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Tiap-tiap sahabat tu, Nabi ada pengawal, ada orang yang setia dengan dia. Hak setia dengan aku, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hawariyun ini dikatakan 12 orang saja. 12 orang saja. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang pilihan di kalangan yang beriman, kalangan sahabat Nabi Isa AS yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam yang ikhlas yang sebenarnya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Kami ikut Rasul Isa AS. Dan tulislah kamu di kalangan orang-orang yang menjadi saksi dengan keesaan Allah dan Rasul Nabi Isa AS. Disebut dalam hadis, Nabi kata, ala inna rahal islami dairah paduru ma'al islam, ala inna al-kitab wa sultana sayftariqan fakunu ma'al kitab, ala inna fikum umara'an ya'maluna amsi wa la ya'maluna lakum, fa in ata'tumuhum adallukum wa in ahsaytumuhum qatalukum. Qalu madha nasna'u ya Rasulullah? Qalu kunu ka ashab Isa, kunu ka ashab Isa, nusiru bil manashir. Nabi kata, ingatlah, Islam akan berpusing macam paksi gasing, dia berpusing macam tayar. Kadang-kadang atas duduk bawah, bawah duduk atas, pusing. Islam ni kadang-kadang menang, kadang-kadang dikalahkan. Kadang-kadang dijunjung tinggi, kadang-kadang dihina. Nabi kata, Islam ni, fakunu ma'al Islam, kamu dah bersama dengan Islam.
Masa Islam menang, Islam kalah, ikut Islam. Nabi kata, jangan lari pada Islam. Ala ini kita Sultan Sahib Khan. Ingat, Quran dengan Sultan yang berkuasa akan bertelekah. Quran kata begini, Sultan yang memerintah kata begini. Berlawan. Sultan dengan Quran. Sultan ni pemerintah lah. Pemerintah dengan Quran berlawan. Mana ikut mana? Fakunu ma'al kitab. Ikut Quran. Yang ikut pemerintah. Akan ada kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu taati mereka, mereka menyesatkan kamu. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Macam mana? Kalau ikut dia, dia sesat. Kalau lawan dia, dia bunuh. Sahabat tanya, kalau berlaku pun macam mana? Madza nasna ya Rasulullah? Qalu kunu jadilah kamu, kalau berlaku begitu, kamu ikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibelah dengan gaji dan disalib pada kayu, pada batang kayu. Mereka tak beranjak dengan Islam. Walaupun dibelah dengan gaji sebelah dua tubuh. Tak beranjak dengan Islam. Walaupun disalib pada pokok kayu. Ikut sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Wa ma kunallahu wallahu a'lam.